Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nanti ada kelas lagi? Tak ada. Okey. Okey, ad-dars qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. الدرس الثاني عشر من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. Baik, pengajian yang ke-12 musannif nak sebutkan orang yang masuk orang yang masuk dalam amar dan juga nahi, dan orang yang tak termasuk di dalam amar dan juga nahi. Jadi khitab Allah Ta'ala ni antara suruh dan juga tegah, antara suruh dan juga larang. Dan suruh tu terbagi kepada dua, sama ada suruh yang mesti, yang jazim, ataupun suruh yang tak mesti, tak jazim. Begitu juga larangan yang mesti, maknanya mesti dia tak dia tak boleh, memang dia tak boleh buat, ataupun larangan yang tidak jazim. Jadi suruhan yang mesti hukumnya wajib lah. Ma'ruf, suruhan yang mesti hukum dia wajib. Larangan suruhan yang tidak mesti sunat, hukum dia sunat. Dan suruhan tadi suruhan yang tidak mesti hukum dia sunat. Lepas tu larangan yang mesti hukum dia haram. Larangan yang tidak mesti, tidak jazim tu hukum dia makruh. Adapun mubah itu diberi pilih lah, sama ada untuk buat ataupun tidak kan. Jadi nak bagi tahunya, kata khitab Allah Ta'ala ni sama ada Allah Ta'ala suruh buat if'al ataupun la taf'al, jangan buat ataupun jangan buat. Jadi khitab tu tertuju kepada siapa yang termasuk dalam khitab, ke dalam suruhan apa yang disuruh dan larangan apa yang dilarang. Jadi ni lah yang dia nak jelaskan. Jadi kata musannif rahimahullah, kata syarah rahimahullah, tamaan letih sikit ni. Baik, huna mas'alatu manil mukhatab bihadhihi al-awamir wan nawahi. Di sini masalah siapa yang dikhitabkan, siapa yang ditujukan kepadanya dengan ini suruhan dan juga larangan. Fa idza qala Allah Ta'ala wa aqimus salah, apabila Allah Ta'ala berfirman aqimus salah, dirikanlah solat. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Man huwal mukhatab bihadzal kalam, siapa dia orang yang ditujukan kepadanya kalam ini. Ahwa kullu insanin, adakah semua orang, semua manusia, kaifa ma kana, macam mana pun keadaan dia, dia budak kecil ke, dia orang gila ke, dia dia orang gila ataupun dia orang sihat ke, adakah semua insan tu yang dimaksudkan, macam mana keadaannya pun. Au annahu hunaka fi'atan muayyanatan hiya allati yatawajjahu ilaiha al-khitab, ataupun bahasanya di sana ada, kita kata satu kumpulan ataupun satu kumpulan yang tertentu, jemaah yang tertentu, yang mereka itulah yang ditujukan kepadanya khitab, suruhan dan larangan tadi. Jawapan dia, al-jawab inna kulla muslimin wa muslimatin yashmaluhum al-khitabu wa talabul fa'li wa talabut tarki. Dia kata bahasanya tiap-tiap muslim dan muslimah, kesemua mereka tu khitab tu merangkumi kesemua mereka. Khitab tu merangkumi semua mereka. Maksud khitab tu talabul fi'li atau talabut tarki, maknanya tuntut buat dan tuntut tinggal, merangkumi setiap muslim dan juga muslimah, maknanya orang Islam laki-laki dan juga perempuan. Wa yustasna man yali, dan dikecualikan orang-orang yang berikut. Jadi kita kata semua dia khitabkan, tapi ada pengecualian. Pengecualian yang seperti berikut ni lah yang nak sebut. Yang pertama al-majnun, orang gila.
fahuwa ghairu mukallafin. Jadi majnun ni dia tidak mukallaf. Ai huwa ghairu dakhilin fi aqimus salah wa nahwiha. Iaitu apa ni, majnun ni dia tidak termasuklah dalam khitab aqimus salah tu. Dalam apa ni, suruhan, tuntutan untuk mendirikan solat tu, dia tak termasuk dalam tu. Dan seumpama aqimus salah. As-sabi, budak-budak, fahuwa ghairu mukallafin aidan, budak-budak pun tidak mukallaf juga. Sawa'un kana mumayyizan yafhamul kalam wa ya'qil, aw kana ghairu mumayyizin fala yukhatabu illa idza balagh. Jadi budak-budak juga tidak mukallaf, sama ada dia mumayyiz, budak-budak tu dah mumayyiz, dia faham apa yang orang cakap dan dia boleh berfikir, ataupun dia tidak mumayyiz, ataupun dia tidak mumayyiz. Maka kedua-dua tu fala yukhatab kullun minhuma, maka tidak dikhitabkan kedua-duanya illa idza balagha, kecuali apabila dia baligh. Walakin hunaka awamiru tatawajjahu ila wali sabi, tetapi di sana ada beberapa suruhan ataupun suruhan-suruhan yang ditujukan kepada orang yang menjaga budak-budak tu. Bi an ya'murahu bis-salah, dengan bahawasanya wali budak-budak tu perlu menyuruh budak-budak tu dengan solat, li sab'in wa yadribuhu idza balagha 10 sinin. Maknanya wali bagi budak tu, dia kena suruh budak-budak semayang bila budak tu umur 7 tahun, dan dia pukul budak tu, yakni pukul takdib, pukulan mendidik, bukan pukulan mendera, ta'zib. Apabila budak tu sampai umur 10 tahun. Wa ya'muruhu kadzalika bit-taharati was-saum, dan dia suruh juga budak-budak tu untuk bersuci dan juga untuk berpuasa. Wa yanhahu aniz zina, dan dia tegah budak-budak sabi, budak itu daripada zina, wa syurbil khamri, dan minum arak, wal liwat wa nahwiha, dan daripada liwat dan seumpamanya. Walakin la yajri alaihi al-qalamu, tetapi tidak berjalan ke atasnya qalam. Maksudnya tidak tertulislah dia, kalau dia buat satu kesalahan tu, maksudlah yajri alaihi al-qalam. Bila orang buat salah, kita akan tulis kan, kita akan catat. Jadi sekarang ni qalam tu la yajri, maknanya qalam tu tak berjalan, maknanya tak ditulis apa kesalahan yang dia buat. wala yahtasibu alaihi al-ithmu illa idza balagha. Betul. Tapi wala yuhtasabu alaihi al-ismu illa idza balagha, dan tidak dihitung ke atasnya tidak dihitung dosa kecuali apabila dia dah baligh. Wal khitab bil asli tawajjaha ila walihi, dan khitab pada asalnya ditujukan kepada wali tu, bukan budak-budak. Kai yunshi'uhu nash'atan salihah, supaya dia dapat nak cakap je nah, dia dapat apa dia bahasa Melayu dia, dapat apa dia buat, bolehlah membimbing, dapat boleh membimbing, mendidik dia sebab dalam bimbingan yang baiklah, bagi bimbingan yang baik. Yang ketiga, as-sahi, orang yang terlupa, ai an-nasi, maksudnya as-sahi itu maksudnya an-nasi, orang yang terlupa. Faman nasiya salata hatta kharaja waqtuha, maka barang siapa yang terlupa solat sehingga keluar waktunya, fa innahu la ya'thamu, maka sesungguhnya dia tidak berdosa. Sebab apa? Li'annahu hala sahwihi lam yakun mukhataban, kerana orang yang terlupa tu, ketika dia terlupa tu, pada ketika dia terlupa tu, waktu tu lam yakun mukhataban, dia bukanlah orang yang ditujukan kepadanya khitab, waktu dia terlupa. Fa idzan tabaha wa tadhakkara, dan apabila dia sedar dan dia ingat, tawajjahal khitabu ilaihi, maka khitab tadi tu
ditujukan kepada dia. Dan orang terlupa. Orang tu dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Solat asar. Dia ingat dia dah semayang dah. Sebab selalu dia semayang awal waktu. Tiba-tiba hari tu ada kerja dia buat apa semua. Sampai akhir waktu dia ingat dia dah semayang. Dia ingat dia dah semayang. Jadi dia pun, kita kata, buat macam biasa. Sampailah maghrib. Solat maghrib. Sampailah dia solat isyak. Baru dia teringat. Dia teringat bahawasanya asar dia tak semayang lagi. Dia dosa tak? Tak dosa lah. Sebab dia terlupa. Jadi waktu terlupa tu, dia tidak dikhitabkan. Tidak ditujukan kepadanya khitab. Tapi bila dia dah teringat, maka khitab tadi kembali balik lah, kita kata. Tawajjaha ilaihil khitab. Waktu tu walazimahu qada'us solah. Dan lazim akannya mengqada' solat dia ba'da khuruji waqtiha, selepas keluar waktunya. Jadi selepas keluar waktu, kita kata kena qada' lah. Kalau masih dalam waktu, dia kena solat. Itu je lah. Wa mislun nasi anaim. Seperti nasi orang yang tidak. Seperti orang yang terlupa juga adalah orang yang tidak. Cuma orang yang tidak ni ada tafsir lah dalam kitab fiqh. Adakah tidak sebelum waktu ataupun dalam waktu. Tu ada dia punya perincian dia. Baik. Habis majnun, sabi, sahi. Jadi ketiga-tiga ni diistisnakan daripada khitab. Kan? Baik, orang kafir. Adakah yatawajjahu ilaihil khitab? Adakah ditujukan kepadanya khitab, suruhan dan juga larangan tu? Ammal kafiru fahal yatawajjahu ilaihil khitab? Al-jawabu na'am. Jawabnya ya, fahuwa yu'maru bis salati waz zakati was saumi wal haji wal jihadi wal wudu'i wa nahwiha walakinnaha la tasihhu minhu illa ila aslama. Ni masalah yang khilaf lah. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Adakah orang kafir ditaklifkan dengan furu' syariah? Adakah orang kafir ditaklifkan dengan furu' syariah? Jadi di sini ada tiga pandangan. Ada tiga pandangan. Syekh Wahbah Zuhaidi pun sebut tiga pandangan, atau tiga pandangan. Pandangan jumhur, ya, kena bahasa Sayyidina Umar, kena ditaklifkan dengan usul syariah ataupun usuluddin, dengan iman, dan ditaklifkan dengan furu' syariah. Solat, puasa, zakat, haji. Itu pandangan jumhur lah. Pandangan yang kedua kata dia la yukallaf, al-kafir la yukallaf bi furu'i syariah. Berkata. Pandangan yang ketiga dia tafsir. Kalau berkaitan dengan ibadat, suruhan, dia la yukallaf. Tapi kalau berkaitan dengan nawahi, dia yukallaf. Sebab nawahi ni dia tark. Sebab larangan ni kita meninggalkan. Jadi bab meninggalkan ni tak ada masalah. Kalau suruh nak buat, dia kena ada Islam. Jadi sekarang ni ada manik. Ada manik, itu kufur. Kufur tu jadi manik. Tapi sekali kita tengoklah. Kita tengoklah di akhir lagi, kalau ni ada bawa usulul fiqh al-islami ni, kalau nak larat lagi kita boleh tengok sikit situ. Perbincangan dia. Jadi ni jawab dia kata na'am ya, orang kafir tu disuruh dengan solat, zakat, puasa, haji, jihad, wuduk dan seumpamanya lah. Tetapi tidak sah kecuali apabila dia masuk Islam. Di sini antara yang menjadi mahallun nizam. Adakah boleh untuk kita mentaklifkan orang kafir sebelum berlakunya syarat syar'i untuk sah sesuatu taklif tu.
Sekarang ni kita kata dia wajib solat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji. Syarat dia Islam kan? Nak sah tu Islam. Jadi apa ni nak sah semua tu, maka mesti ada muqaddimah dia. Ada syarat syar'i. Syarat yang yang diiktibarkan kita tadi, sisi syarak untuk sah apa yang dituntut tadi, iaitu Islam. Jadi boleh tak sebelum terhasilnya syarat syar'i ni untuk nak taklifkan dengan taklif-taklif yang tadi, ibadat-ibadat tadi. Itu antara mahallun nizam. Di antara ulama khilaf antara ulama masalah tu. Baik. Tengok sini, fa in qila walakin al-fuqaha yadhkuruna min syuruti wujubi shalah wa zakah wa sawm wa ghairiha al-islam wa yaquluna innal kafira la tajibu alaihi shalah wa nahwuha fa kaifa taqulun innahu mukhatabun biha. Dia buat soalan lah, dia buat ada orang i'tirad. Orang kritik. Dia kata tetapi para fuqaha mereka menyebut daripada syarat-syarat wajib solat, zakat, puasa dan selain daripadanya tu, mereka menyebut akan Islam. Daripada syarat-syarat tu dia sebut akan Islam, maf'ul bagi yadhkurun tu. Wa yaqulun, dan para fuqaha sebut innal kafira, orang kafir ni la tajibu alaihi solah. Dia sebut dalam kitab fiqh kafir tak wajib ke atasnya solat dan seumpama solat. Maka bagaimana kamu kata orang kafir ni dikhitabkan pula dengan furuk syariat? Okey ya. Qulna, jawab kami. Nak jawab soalan itulah i'tirad tu. Dia kata la ta'aruda, tidak ada tidak ada ta'arud, tidak ada tidak ada pertentangan lah antara yang disebutkan oleh fuqaha dan apa yang disebut oleh usuliyun. Fuqaha sebut apa? La yutalab kan. Maksudnya syarat-syarat wajib zakat ataupun syarat-syarat wajib puasa Islam. Contohnya syarat-syarat wajib puasa Islam, syarat-syarat wajib haji Islam. Maksud kat situ tak wajib dituntut di dunia. Maksud kat situ tak wajib dituntut di dunia. Dia tak sama dengan orang Islam, jadi kita nak tuntut kalau dia tak kalau dia tak semayang, jadi pemerintah akan suruh dia semayang lah kan. Suruh dia akan perintah dia semayang. Kalau dia tak semayang, dia tak mahu taubat juga, tinggalkan solat juga, maka adalah hukum orang yang meninggalkan solat. Adapun yang disebut oleh usuliyun ni, mukhatabun ni, apa dia? Istilah dia apa masalah Sayyidina Umar, tak ingat pula. Yang dimaksudkan di sini oleh usuliyun mukhatabun di akhirat, kan? Tak salah yang maksudnya di mukhatabun sini mukhatabun di akhirat. Jadi tidak ada ta'arud. Okey, kita tengok dulu. La ta'arudha li'anna al-kafira la yutalabu fi dunya bis-shalah wa nahwiha. Tidak ada ta'arud kerana orang kafir tidak dituntut pada dalam dunia dengan solat dan juga seumpamanya. Dia tak dituntut. Inilah maksud tak wajib tu. Tak wajib dituntut untuk mereka solat, untuk puasa. Orang Islam lain. Orang Islam dia tak puasa, pemerintah boleh kurang dia. Boleh kurang dia, tak bagi dia makan apa semua supaya hasil surah orang yang berpuasa tu. Tapi depa tak. Itu maksud fuqaha. Adapun maksud usuliyun, depa tidak la yukhatabun yutalabun fil akhirah.
Wa idza fa'alaha fi hali kufri fa innahu la tasih. Apabila orang kafir tu buat furu' syariat ni, solat, di sini contoh dalam ni solat, idza fa'ala solah, dan seumpamanya hala kufri, pada ketika kufurnya, fa innahu la tasih, maka tidak sah solat tu daripadanya. Li'annahu lam ya'ti bi syarti sihhatihi wa huwa Islam, kerana dia tidak mendatangkan dengan syarat sahnya solat ataupun suatu ibadat tu, wa huwa Islam. Walakinahu fil akhirah yu'aqabu 'alaiha, tetapi dia pada akhirat nanti diseksa kerana ibadat-ibadat yang ditinggalkan tu. Ay yu'aqabu 'alal kufri wa adabil iman billahi wa bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'aqabu aidan 'ala tarkis salah wa zakah was saum wa 'ala syurbil khamri waz zina war riba wa ghairiha minat takalif. Tapi di akhirat dia akan diseksa kerana kekufuran dia, kerana tak beriman dengan Allah Ta'ala, tak beriman dengan Rasul, dan dia akan diseksa juga kerana meninggalkan solat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, dan kerana minum arak, zina, riba dan selainnya daripada takalif. Jadi ni pendapat yang kita kata pendapat jumhur. Beza pendapat jumhur dengan pendapat yang kata tidak ditaklifkan dengan furu' syariat ni. Apa dia? Di akhirat nanti, atas pendapat jumhur, orang kafir ni dia diazab atas azab. Ada dua azab. Azab kerana kufur dan azab kerana meninggalkan furu' syariat. Tetapi pendapat yang mengatakan mereka ni tidak ditaklifkan dengan furu' syariat, maka mereka hanya diazab kerana kekufuran mereka. Boleh faham? Fazahara annahu la yutalabu bi fi'liha hala kufri, maka zahirlah bahwasanya dia tidak dituntut melakukannya ketika hal dia kafir tu, walakinnahu yu'aqabu 'alaiha fil akhirah, tetapi dia diiqab, diseksa kerananya di akhirat. Okey, boleh faham? Jelas? Okey. Lebih laju sikit lagi, kita cuba tengok dalam kitab tu. Kalau larat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-amru bi syai'. Di sini ada kaedah, ada dua kaedah. Al-amru bi syai' wan nahyu an diddihi. Huna qa'idatani muhimmatan. Di sini ada dua kaedah yang penting. Ulahuma, satu daripadanya, al-amru bi syai' huwa nahyun an jami'i adadihi fil ma'na. Dan yang kedua, an-nahyu an syai'in amrun bi wahidin min adadihi fil ma'na. Kaedah yang pertama adalah suruhan dengan sesuatu perkara itu merupakan larangan daripada kesemua lawan dia pada makna. Bila Allah Ta'ala suruh solat, kita baca syarah, kal amri bi fi'li solat, seperti suruhan dengan melakukan solat, bi qaulihi ta'ala aqimus solah, dengan firman Allah Ta'ala aqimus solah, yastalzimu hurmata jami'il abdadil lati tunafi fi'las solah, kal ishtirabil akli wasyurbi walla'ibi waljima'i wa nahwiha. Maka lazimlah daripada suruhan tersebut haram kesemua lawan-lawan yang menafikan perbuatan solat, seperti menyibukkan diri dengan makan, minum, main, jima' dan seumpamanya lah. Apa-apa yang menafikan fi'lus solah. Misalun akhar, al-amru bis-sabati fi liqa'il adu. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu. Jadi amal suruhan untuk kekal ataupun sabat dalam pertempuran bertemu dengan musuh. Lalu firman Allah Ta'ala yang disebut ni, yastalzimun nahya an diddihi. Maka lazim daripada amal tersebut, lazim akan larangan daripada lawannya. Lawan sabat apa dia? Al-firar minal ma'rakah, iaitu lari daripada ma'rakah. Okay.
Jadi al-amru bi syai' nahyun an, dalam matan dia nahyun an diddihi, yakni nahyun an jami'i adadihi. Jadi suruhan terhadap sesuatu tu kan, suruhan terhadap sesuatu tu, daripada situ kita faham satu makna, itu merupakan larangan daripada kita buat perkara yang menyalahi suruhan. Sebab tu dia kata al-amru bisyai' wa nahyun an jami'i adadihi fil makna. Lazim daripada suruhan tersebut, kita dapat faham, lazim daripada suruhan tersebut larangan daripada buat perkara-perkara yang menyalahi apa yang disuruh. Itu satu. Yang kedua, an-nahyu an syai'in amrun biwahidin min adadihi fil makna. Larangan terhadap sesuatu, larangan daripada sesuatu perkara, itu merupakan suruhan untuk melakukan satu daripada perkara-perkara yang berlawan daripada apa yang dilarang. Jadi bila Allah Ta'ala, bukan Allah Ta'ala, kalau kita kata kat orang, jangan duduk. Jangan duduk. Maksudnya di situ, makna perkataan tu kita dapat faham apa? Buatlah benda yang selain daripada duduk. Buat benda yang selain daripada duduk. Maksudnya berdiri, ataupun berjalan, ataupun berlari, ataupun berbaring, apa-apalah. Yang penting dia did bagi nahi tu, bagi al-manhi anhu. Itu maksud dia. Contoh dia bagi dalam ni, kan nahi an fi'li zina, seperti larangan daripada melakukan zina. Biqaulihi ta'ala la taqrabu zina, dengan firman Allah Ta'ala jangan kamu dekati zina, yastalzimu wujuba fi'lin ai diddin min addadihi. Melazimkan, nahi tersebut melazimkan wajib buat apa tu? Silap. Wujuba fi'li ayyi diddin min addadihi. Dia melazimkan nahi itu lazim akan wajib melakukan apa-apa did, apa-apa lawan daripada lawan bagi apa yang dilarang tadi. Kazawaj, seperti suruh kahwin, awit tasarri bil ima, awis sabr. Tasarri bil ima apa dia? Ambil kesedapan daripada ni hamba sahaya. Ataupun sabarlah. Isbiru. Allahu akbar. Contoh yang lain, an-nahyu anis sariqah fi qoulihi ta'ala wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Kan? Larangan daripada mencuri. Pada firman Allah Ta'ala, pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah kedua-dua tangan mereka. Nahi tersebut yastalzimu wujuba fi'li ayyi diddin lis-sariqah. Lazim bila nahi tersebut wajib melakukan apa-apa did, apa-apa lawan bagi mencuri. Kal amal, seperti amal wal kasab syarif. Lebih kurang lah tu, beramal, kerja dan usaha, usaha dengan usaha-usaha yang mulia, wa ta'affuf, ataupun dia pelihara diri dia, wa talabid dain, ataupun minta hutang, kan, wa nahwi dzalika. Wa min huna qala al ulama inna ijaba syai' yaqtadi hurmata jami'il adad al munafiyah lahu, wa inna tahrima syai' yaqtadi wujuba fi'li ayyi diddin min adadihi. Daripada sinilah kerana inilah ulama berkata sesungguhnya mewajibkan sesuatu tu, itu dia memberi faham ataupun dia menuntut pengharaman semua lawan yang menafikan apa yang disuruh, dan mengharamkan sesuatu itu menuntut menuntut ataupun memberi faham wajib melakukan apa-apa lawan bagi apa yang diharamkan tu. Boleh faham dah? Masa macam berbelit ya. InsyaAllah boleh kan dah.
ta'liqatun 'ala an-nas alladhi yadkhulu fil amri wan nahyi wa ma la yadkhulu. Hadha unwanun dzakarahu al-musannif li mawdu'i hadzal mabhath wal maqsud bihi bayanul mukallaf min ghairihi. Wa qawluhu wa ma la yadkhulu ma hadhi tusta'malu li ghairi al-uqala kal hayawan wal jamad fal mafrud an yusta'mala man walakinnahu nazzala haula manzilata ghairi al-aqil tanbihan ala anna man lam yadkhul fi khitab at-taklif laysa fi hukmi dhabil uqul. Okey, boleh faham ah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yadkhulu fi khitabillah ay bi khitabatihi ka qawlihi aqimus salah wa qawlihi la taqrabu zina. Wa yadkhulu fi khitabillah khitabu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk juga kita kata masuk dalam khitab Allah Taala tu khitab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minuna ay wal mu'minat. Jadi yang masuk dalam khitab Allah Taala tu orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan. Fayadkhulun nisa'u aidan, maka termasuklah juga perempuan. Wal muradu bihima kullu muslimin aqilin balighin ghairi nasin. Dimaksudkan dengan mukmin laki-laki dan perempuan tu tiap-tiap orang muslim, orang Islam yang berakal, yang baligh, yang tidak lupa. Faman ittasafa bihadhihi al-awsafi dzakaran aw untha fahuwa mukallaf. Maka siapa yang bersifat dengan sifat-sifat ni, iaitu Islam, akal, bulugh dan juga adamun nisyan, siapa yang bersifat dengan sifat-sifat ni, laki-laki atau perempuan, fahuwa mukallaf, maka orang tu adalah orang mukallaf. Wasahi ay an-nasi was-sabi wal majnun ghairu dakhilina fil khitab. Adapun orang yang terlupa, budak-budak dan orang gila, kesemua mereka itu tidak termasuk di dalam khitab. Summan nasi wa misluhu an-naim. Kemudian orang yang terlupa tu, orang yang seumpama dia juga adalah orang yang tidak. Mata tadhakkara fa innahu yasiru mukallafan. Apabila dia teringat, maka waktu tu dia jadi mukallaf semula. Fa idza kana qad nasiya as-salata hatta kharaja waqtuha fala ithma alaihi li'annahu lam yakun mukhataban hala nisyanihi. Ini yang sebut tadi lah. Jadi bila dia lupa solat, sampailah keluar waktu, dia tak berdosa. Sebab waktu dia lupa tu dia tidak mukhatab. Fa idza tadhakkara wajaba alaihi solah. Bila dia teringat, wajib dia solat. Nabi kata apa dalam hadis? Man nama an salatihi kan? Man nama an salatihi aw nasiyaha. Apa dia hadis tu? Siapa ingat? Nah. Apa dia hadis tu? Apa salah saya nama? Dia tak main pula tadi ni. Tolong ingatkan seorang zakir ni. Oh, lafaz dia. Man nasiya man nama. Okey. Man nama an salatihi aw nasiyaha. Man nama an salatihi aw nasiyaha fal yusalli idza dzakaraha. Ini dalam hadis tu Nabi kata siapa yang tidak sehingga keluar waktu ataupun dia terlupa maka hendaklah dia solat bila dia teringat. Lepas tu kalau sampai ke mati tak ingat, tak ada apa. Dia ghairu mukhatabin. Ghairu mukhatab. Sebab dia waktu dia lupa tu dia ghairu mukhatab. Dah tu sampai dia tak ingat terus. Sampai dia tak ingat sampai mati. فإذا تذكر وجب عليه القضاء والكفار مخاطبون بفروع شرائع أي الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين كالصلاة والصوم والطهارة ونحوها. Dan orang kafir itu dikhitabkan dengan furu' syariat. Allah. Sat internet masalah.
okey dah. Okey. Boleh dengar? Oh, jadi ada apa, you lose your network. Tunggu sat. Okey. Wal kufar mukhatabuna bi furu'i syara'i'. Orang kafir dikhitab dengan furu'-furu' syariah. Maksud dia al-ahkam al-muta'alliqah bi af'alil mukallafin. Itu hukum-hukum yang berkait dengan perbuatan orang mukallaf. Seperti solat, puasa, taharah dan seumpamanya. Amma ahkamul i'tiqad wa tusamma usul asy-syara'i' fahum mukallafuna biha bil ijma'. Adapun hukum hakam i'tiqad iaitu yang dinamakan usul syara'i', maka mereka tu ditaklifkan dengannya bil ijma'. Itu ijma', mereka ditaklifkan. Masalah dia furu' syariat ni itu khilaf. Walakin waqa'an khilaf fil furu' faqat. Tetapi berlaku khilaf pada masalah furu' sahaja. Walidha qala huwa bima la yattasihu illa bihi wa wal Islam. Kerana itulah dia kata wa bima, dan maknanya orang kafir itu dikhitabkan dengan furu' syariat dan dengan apa yang tidak sah furu' itu kecuali dengannya. Maknanya dikhitabkan dengan furu' syariat dan dikhitabkan juga dengan apa yang tidak sah furu' syariat tadi kecuali dengan benda tadi itu, iaitu Islam. Ataupun dengan perkara yang tidak sah furu' syariat itu kecuali dengan perkara tersebut, iaitu Islam. Ai hum mukhatabuna bil furu' wa bil ladzi yusahihu tilkal furu'. Maksudnya mereka dikhitabkan dengan furu' syariat dan dengan apa yang mengesahkan furu' syariat itu, wa huwal Islam. Falau salla al-kafiru hala kufrihi fala ibrata bi salatihi. Maka jika solat oleh orang kafir ketika kufurnya, maka tidak dikira solatnya. Liqaulihi ta'ala ma salakakum. Okey, sampai situ. Sini nak bawa dalil lah kenapa orang kita kata orang kafir tu dikhitabkan juga dengan furu' syariat. Okey. Ini bawa ayat ni. Ini salah satu dalil. Liqaulihi ta'ala ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Allah SWT kerana firman Allah Ta'ala cerita pertanyaan ahli syurga kepada ahli neraka. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Saqar? Qalu, tak salah kan? Pertanyaan ahli syurga kan kepada ahli neraka. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Jadi mereka kata kami ni dulu bukan daripada kalangan orang-orang yang solat. Lepas tu di akhir di ayat-ayat selepas tu disebut apa? Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dulu mendustakan hari akhirat. Jadi hukum mendustakan hari akhirat ni apa hukum dia? Kafir. Mereka ni kafir, dan dalam masa yang sama juga depa juga dimasukkan ke dalam neraka Saqar kerana depa tu tidak solat. Hadza khitab minal mu'minin lil kuffar. Dia sebut ni. Ini adalah khitab daripada orang-orang mukmin kepada orang kufar yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fayaquluna lahum, maka orang mukmin kata kepada orang-orang kafir, ma adkhalakum saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Saqar? Wa ya asfalu tabaqatin nar, iaitu lapis neraka yang paling bawah sekali. Wa asyaduha azaban. Neraka yang paling bawah sekali dan paling kita kata tinggilah azab dia. Fayaqulul kuffar lam naku minal musallin. Kami ni dulu bukan daripada orang-orang yang solat. Walam naku nut'imul miskin, kami tak lagi makan orang miskin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dulu mendustakan hari agama, itu hari akhirat. Fahasabahum 'alal furu' wa hiya as-salah wa zakah mithla ma hasabahum 'alal usul kat takdzib yaumiddin. Jadi Allah Taala hisab dia orang kafir ni
kerana furuk yang ditinggalkan seperti solat, zakat, seperti mana Allah Taala hisab mereka ni ke atas usul, atas perkara usul, iaitu iman. Wa qala wal amru bi syai', habis itu. So yang baru pula kaedah lain ni, dua kaedah yang terbaca tadi. Wal amru bi syai' nahyun an diddihi min jihatil makna wal istilzam li'annakum yastalzimu alla taq'ud aw tanam wal afdal an yaqula abdadihi. Yani nahyun an abdadihi li'anna al amra bi syai' nahyun an jami'i abdadihi. Wan nahyu an syai' amrun bididdihi ay amrun biwahidin min abdadihi fil makna li'anna la takum yastalzimu an tabqa jalisan aw na'iman. Tak syarah dah yang tu. Jadi tak ada syarah dah. Maksudnya apa ni, larangan tu bukan larangan tu ada pada amar, tapi pada makna kita faham daripada amar tu, kita faham kat situ, dan lazim daripada suruhan tu kita faham itu adalah larangan daripada buat sebaliknya. Faham tak? Adapun lafaz suruh tu, lafaz suruh bukan lafaz nahi. Faham tak? Jadi bukan dipaham nahi itu daripada lafaz tu, tapi daripada makna. Daripada makna dan juga istilzam. Kerana kum lazimkan bahawasanya kamu jangan duduk. Atau tanam, ataupun kamu tidak. Dan selainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup sampai situ kot.